Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwatul iman, alhamdulillah dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz Al-Hakim, kita menyambung bacaan kita. Kita masuk pada bab yang ketiga pada muka surat 27. Oh, 31. Muka surat kita tajuk sama, muka surat lari. Bab ketiga itu pendidikan Rasulullah menyentuh semua lapisan masyarakat. Kita ingat balik ikhwan, buku kita ini penulis memberi tajuk An-Nabiyul Karim Mualliman, bahawa Nabi kita yang mulia, baginda adalah seorang guru, seorang pendidik, seorang pembimbing. Jadi penulis buka tajuk ini seolah-olah kita dapat faham bahawa penulis nak kaitkan tajuk ini, bab yang ketiga ini, dengan tajuk besar daripada buku ini. Dia tak lari. Dakwah Nabi menyentuh ke semua lapisan masyarakat. Dan nanti penulis akan susun kepada kita yang dia maksud dengan tajuk kecil ini apa dia. Cuma sebagai hikmahnya kita catatkan dahulu sebagai hikmahnya, kenapa dakwah Nabi ini ikhwan kita kata dia sentuh ke semua lapisan. Pertama, kerana Nabi itu seorang Rasul yang diutuskan kepada manusia seluruhnya. Diutus kepada manusia seluruhnya. Maka tidak akan ada manusia yang tak sampai dakwahnya. Tak ada. Dan tidak ada istilah kita kata masyarakat waktu itu yang Nabi tidak dekati. Tidak ada istilah itu. Kalau ada golongan Nabi dekati, ada golongan Nabi malah nak dekati, maka itu tidak menunjukkan dia seorang Nabi yang diutuskan kepada manusia seluruhnya. Dia untuk seluruhnya. Maka kerana itu ikhwan, tidak ada halangan bagi Nabi untuk berjumpa dengan semua umat dia. Tidak ada halangan. Itu satu. Yang kedua ikhwan, cuba kita tengok tajuk dia dulu. Tajuk yang akan dia paparkan kepada kita dulu. Dia kata A, Nabi menyentuh tentang mengajak keluarga. Satu. B, Nabi mengajak paman dia. Paman tak mai. Jadi kita tukar mamang. Paman tu kita tukar mamang. Apa saya paman bahasa Jawa, mamang bahasa Boyan. Makna dia sama. Pak cik, pak menakan. C, Nabi mengajak sepupu dia yang laki-laki. Sepupu dia. D, Nabi mengajak sepupu perempuan. E, Nabi mengajak teman kawan dia. F, Nabi mengajak para pemuda. Hak ni yang Nabi sentuh.
Lepas tu G, Nabi mengajar anak-anak. H, Nabi mengajar kaum wanita. Dan I, Nabi mengajar orang Badui. Dan yang akhir J, Nabi mengajar kaum mu'allaf. Semua dia ajar, semua dia sentuh. Baik ikhwan, kita tengok, kita sentuh sikit I, mengajak Badui dan mengajak mu'allaf. Kalau kata mengajak sepupu, mengajak itu, mengajak ini, kita kata ni orang dekat. Tapi Badui dengan mu'allaf ni, untuk kita mendekati mereka, pertama memerlukan kesabaran. Sebab kita telah mu'allaf kan, zaman merujuk, bila saya kata mu'allaf, kita balik pada zaman asai, bukan sekarang ni, balik zaman asai. Itu orang yang tak tahu apa, kita kata ekor kepala pasal agama, tak tahu apa. Yang dia tahu, dia dulu dia berseteru dengan Nabi. Kemudian dia dengar Nabi didik sampai hati dia jadi lembut. Badui adalah orang yang dia masuk Islam pun, katalah daripada tok dia dah Islam dah, dapat pada Nabi kan, bapak dia sampai ke dia, dia kekailah dengan perangai dia tu, kasar. Baik, untuk mendekati dua benda ni secara emosinya, seorang pendidik dia langsung tidak boleh ada sifat rasa jijik, rasa hina. Tak boleh. Sebab kalau kita mula rasa jijik, kita rasa hina, kita rasa rendah, kita tak boleh nak mendekati Badui. Sebab dia punya apa? Dia punya, kita kata apa? Dia what we say in Malay, keraki dia tu akan berulang. Benda yang sama, dia akan berulang. Dia buat kesalahan tu, besok dia buat benda yang sama, minggu depan dia buat benda yang sama, seolah-olah kita macam tak pernah habaq apa benda dia. So kalau kita fed up, begitulah, cakap apa banyak ngahang, mampu bergahang, habis kita tak boleh dengan dia. Jadi menunjukkan ikhwan di sini, ketika penulis meletakkan tajuk kitab ni An-Nabiyul Karim Mu'alliman, ada satu benda dia nak bagi tahu pada kita bahawa di antara sifat besar ada pada nabinya ialah dia tidak menghina orang. Tak ada sifat tu kat dia. Kalau ada benda tu, dia tak boleh sentuh lapisan ni semua, tak boleh langsung. Pandang selekeh ke. Kadang-kadang ada orang jemput Nabi ke tempat dia, Nabi kena tinggal karya dia, pergi. Ada orang nak jemput Nabi pergi ke rumah dia. Ada orang nak Nabi tengok kabilah dia. Semua ni dia nak kena layan. Dan mereka ni bukanlah orang yang bila jemput Nabi bagi kapet merah, tak ada apa-apa. Habis tinggi pun dia nanti bagi susu kat Nabi, bagi makan ala kadar. Sedangkan huwa Rasulullah, pangkat Muhammad bin Abdullah itu sangat tinggi, sangat mulia, sangat agung. Pangkat itu sangat agung. Jadi macam mana kita nak berinteraksi? Maka Nabi, dia tidak pernah pandang dia itu lebih mulia dari orang dan umat lebih hina daripada dia. Maka dia masuk, dia makan, Badui tarik dia punya selendang, tarik ni bekas merah. Kalau tarik saya tak ada bekas lah, tarik hak Nabi tu bekas. Dia berkenan selendang Nabi untuk sahabat nak haria. Nabi kita nanti dia tanya nak apa, dia kata bagilah kat aku, kalau minta dia elok orang tak bagi. Dia dah set Nabi lagu tu. Jadi nak kena sabar, kita tak boleh hina orang. Jadi antum tengok ikhwan, inilah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang yang membawa dakwah Rasulullah. Hari ini dakwah Rasulullah itu tidak dibawa dengan dua sifat ini. Banyak di kalangan orang alim ulama mencipta halangan untuk berjumpa dengan umat untuk berdakwah. Dan banyak di kalangan alim ulama, dia rasa macam dia tak layak pergi tempat tu, tak sesuai dia pergi tang sini. Takkan saya nak pergi tempat tu? Orang jemput dia ceramah, dia akan tanya ramai tak orang mai?
tempat luas tak? Dia nak tahu tempat-tempat lagu tu. Kadang-kadang dia tanya, ada rakaman tak? Kata tak ada rakaman. Saya bukan apa, saya penat lah nak cakap kan. Kalau ada rakaman, saya cakap sekali ya, semua orang boleh tengok. Ini sini tak ada rakaman. Saat ni saya pergi sana, saya nak kena ulang balik. Jadi, tak ada rakaman tak apalah, kita tunggu ada hari rakaman lah. Subhanallah. Tapi mereka membawa dakwah Rasulullah. Tapi ini semua telah menjadi halangan demi halangan. Kenapa Badui boleh berubah akhlak? Kerana Nabi tidak pernah hina pada dia. Nabi boleh makan makanan Badui, perahan susu ayak Badui. Anak-anak Badui yang tak basuh tangan tu mes seluk makanan Nabi. Nabi pegang tangan dia, Nabi tapi basuh tangan. Nabi tak ada buat muka, dah bagi orang makan, perangai budak-budak lagu ni. Allah, minta ampun. Tapi kita mulakan dengan kanan, baca bismillah. Nabi berjaya mendidik sebab dalam hati dia tidak ada pandang hina. Kenapa ikhwan? Kerana Nabi mengajak kita memandang rendah pada manusia itu daripada sifat sombong. Dan sifat sombong itu kalau ada dalam diri kita seberat zarah, tertutup pintu syurga. Tak mungkin Nabi akan pandang hina. Maka itulah asas yang kuat yang ada pada diri Nabi. Dan itulah ikhwan asas yang kuat kena ada pada orang yang nak menjadikan diri dia sebagai, kita kata, warasatul anbiya, pewaris kepada sunnah Nabi. Warasatul anbiya, hadis tu besar makna dia. Dia tidak kata warasatul nabi, dia kata warasatul anbiya dengan plural. Patut dia kata warasatul Muhammad, tapi dia kata pewaris kepada ulama. Itu adalah pewaris kepada Nabi. Jadi kerana itu, terutamanya Imam Abi Dawud yang meriwayatkan hadis itu, dia memberi penjelasan apa makna teks ni. Tak semua orang ada ilmu dikatakan warasatul anbiya, maka dia mesti memiliki sifat zahir dan sifat batin, dalam dan luar, untuk mendapat. Ini title bukan kecil ni, title besar. Macam kita hari ni kan nak bagi gelaran untuk guru kat orang. Kecil ke gelaran untuk guru? Nak pasal apa tu? Macam Ustaz Nan kita bagi untuk guru, memang telah lengkap ciri-ciri dia. Telah lengkap. Saya tak lengkap lagi. Alhamdulillah. Ustaz Nan kecil mana tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Genci malam tukang. Jangan nak merepek, baca kita. Boleh memang? Memang kata boleh. Baik ikhwan. Kata penulis, salah satu metod perjalanan pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan dalam sirah, yakni perjalanan hidupnya, adalah tidak membatasi penyebaran ilmu pada anggota masyarakat tertentu sahaja. Sebaliknya, beliau mencurahkan jerih payahnya yang penuh keberkahan itu untuk memberikan pengajaran kepada berbagai elemen atau kesemua masyarakat. Ini ada satu perkara yang kita belajar ikhwan. Apa itu? Sepanjang sirah Nabi, kesemuanya penuh dengan keberkahan. Perjalanan hidup Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi penuh dengan keberkahan. Segala usaha yang baginda curahkan dalam dakwah Islam ini, kesemuanya barakah. Allah membalasi dengan rahmat, dengan selawat dan dengan barakah. Akhirnya Allah menyebut untuk Nabi Muhammad ini dalam surah Qalam, Allah kata ghairu mamnun, ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus. Nabi Muhammad mendapat pahala yang tidak putus-putus sampai hari kiamat. Dia duduk dalam syurga lagi, pahala duduk berjalan. Dia mendapat makam Mahmud, makam yang paling tinggi, yang tak ada orang sampai ke makam itu. Yang kedua, apa pelajaran kita dapat pada pengenalan awal penulis ini? Kesemua orang yang cuba menghidupkan balik perjalanan hidup Nabi Muhammad, segala
jerih perih mereka itu diberkahi Tuhan, walaupun tidak ada sambutan. Sambutan benda lain, keberkahan satu elemen lain. Dapat dirasakan dakwah itu, perjalanan itu kita rasa puas. Apa sahaja penat lelah kita, tenaga kita, sumbangan kita, kalau itu masuk ke dalam sirah Nabawi, perjalanan hidup Nabi, kita nak contoh Nabi, kita buat benda ni kenapa? Kerana kita nak contoh sirah Nabawi, perjalanan hidup Nabi, maka kesemua itu Tuhan akan beri keberkahan, termasuk dalam rumah tangga kita sendiri. Apa yang kita buat dalam rumah tangga kita, yang kecil sangat kita punya unit kehidupan, ada kita, suami, isteri, anak-anak, sikit saja. Apa yang kita cuba buat dalam rumah tangga kita, baik isteri, baik suami, untuk anak-anak, untuk sebuah rumah tangga. Kalau pendidikan daripada sirah Nabawi itu yang kita cuba terapkan untuk anak-anak, penat lelah kita diberi berkah oleh Tuhan, walaupun anak-anak kita ada yang tak dapat. Tapi kalau yang kita sampaikan itu tidak ada kena-mengena dengan sirah Nabawi, dengan perjalanan hidup Muhammad. Sunnah kadang-kadang nama dia tabi'ah, sunnah kadang-kadang nama dia sirah, kadang-kadang nama dia tariqah. Semua itu nama sunnah khas yang diberi pada Nabi. Kita boleh kata ini sunnah Nabi yang sahih, boleh. Kita boleh kata ini tabiat Nabi yang sahih, boleh. Kita boleh kata ini tariqah Nabi yang sahih, tariqah Muhammadiyah, boleh. Dan kita boleh kata ini sirah Nabi yang sahih. Itu semua nama-nama yang arti dia adalah mutaradif. Apa itu dia panggil apa? Makna dia sama, makna dia sama. Baik. Pertama, Nabi mengajak keluarga dia. Imam Al-Hakim meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarku agar membaca doa berikut setelah mendengar azan maghrib. Ummu Salamah kata, Nabi ajak dia baca doa ni dalam riwayat Al-Hakim. Az-Zahabi kata apa? Az-Zahabi kata hadis ni adalah hadis yang sahih mengikuti syarat Imam Bukhari dan Muslim. Bila masuk maghrib kita baca doa ni. Doa ni doa yang bertukar apa? Bertukar hari. Bertukar, tak kira lah hari apa, hari Khamis ke. Kebetulan hari tu kena hari Muharram ke awal, inilah doa dia. Bukan doa yang khusus. Masuk maghrib aja baca doa ni. Masuk maghrib aja, kalau nak baca lah, kalau tak mau baca tak payah baca. Kalau nak baca ni doa dia. Nabi ajak Ummu Salamah, Allahumma hadza iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Oh subhanallah. Ya Allah, inilah kedatangan malammu dan kepergian siangmu serta suara para penyuruh, yakni muazzin, maka ampunilah aku. Subhanallah. Inilah doa. Doa nak kata tahun baru ke tahun lama ke saya tidak tahu, tapi inilah doa dia. Jangan tukar dengan doa lain. Ada yang ni kita maghrib awal-awal tu. Kita nak tengok maghrib masuk tu. Ada biar azan tak apa. Ataupun macam abang bagi doa azan Nabi baca ni pun boleh. Boleh baca. Ataupun tengah ronda azan kita baca ni pun boleh. Lagi kita jawab azan pun boleh. Ataupun sebelum maghrib pun boleh. Kita dah nampak dah nak berlaku pertukaran dan kita boleh agak saat dia azan. Kita baca pun boleh. Pun boleh baca. Pasal dia punya perkataan tadi apa dia? Yang mana? Macam mana? Kek kata? Wa aswatu du'atika, du'aika. Doa, dia doa. Hamzah. Du'aika. Ada Hamzah. Bukan tak Hamzah.
Allahumma hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Iqbal, ke depan, kedatangan. Ya Allah, maghrib nak main dah ni. Ya Allah, maghrib nak main dah ni. Dia duduk iqbal, dia duduk main sikit-sikit. Idbar, nahar, siang tu duduk pergi dah, duduk ke belakang dah. Maghrib, malam duduk ke depan dah. Wa aswatu du'aika, dan suara azan, suaranya menyeru kepada engkau ya Allah, nak dikumandangkan. Faghfirli, aku minta ampun. Mau cantik elok-elok kita baca ni orang azan. Oh alhamdulillah. Biasa kita cuba agak untuk ihyakan doa ni. Nabi ajak siapa ni? Nabi ajak kepada Ummus Salamah. Itu penulis kata, cuba tengok Nabi mengajak isteri dia. Ya. Itu kalau suami ada ilmu boleh ajak isteri. Tapi kalau suami tak tahu, kena cari jalan lah, ambil tahu. Sikit-sikit belajar lah kita ni suami kan. Bini jangan jadi cik gap. Tapi sebelum ni cik gap tu dia timai juga sikit. Dia nak main awal turn pasal dia tak tahu sunnah. Dia tak tahu apa-apa dia apa. Kadang-kadang kita macam tak percaya. Tapi kadang-kadang kita bersemuka. Kita, ada orang macam ni. Dia cakap, dia sembang-sembang. Dia kata tu lah, ni you kalau you tak mandi tu, you tak boleh ni lah, you tak boleh nak pergi apa. Dia punya ayat sangkut lagu tu. You apa tu? Mandi tu apa? Apa nama dia? You kalau tak mandi, you tak boleh pergi ni. So, kita duduk dengar, tak mandi tak boleh pergi ni. Pergi mana? Lepas tu kita cuba teka tak? Tak boleh pergi semayang ke? Dia kata tak boleh pergi semayang. Mandi apa dia tu? Allah. Samsul boleh. Kita tak terbayang tu kan? Pada era macam ni kan, orang dah masuk masjid buat sembahyang hajat, minta macam tu. Ada orang macam ni. Kita tak boleh. Aduh, dia tak dapat sebut nama mandi tu. Jadi kita ni Penang punya orang, otak kita dekat. Hang mandi apa selama ni? Kita duk fikir, kita tolong fikir kat dia. Dia nak sebut tu tak lepas. Macam orang putih cakap Melayu. Macam apa? Pak Long kata apa? R. Dia tak lepas. Dia nak sebut mandi janabah ke, mandi junub ke, mandi hadas. Tak ada. Dia tahu tapi word tu tak main. Dia kata dah mandi tu apa dia? Kalau you tak mandi, tak boleh semayang tu pun dia nak sebut word tu. Lambat. Kita tolong bantu dia. Kita semayang ke? Tak mandi tu nama apa? You kalau tak ni, you tak boleh pergi semayang. Kita kata mandi hadas. Dah, bukan. Pasal dia nak sebut mandi wajib. Kita kata hadas, dia kata dah, dia bukan bunyi Arab, dia Melayu. Alamak. Ada pakcik. Jadi kalau kita nak cerita tentang sunnah ke isteri kita yang tak pernah tahu apa, hidup dalam suasana kampung, so kita pun baru tahu. Kita kata ni doa yang Nabi baca, Nabi ajak Maimunah. Dia dengar doa tu pun macam tak biasa dengar. So dia mungkin banyaklah dia punya argumen dia kepada kita tu. Kalau bapa dia imam lagi kita parah. Ayah tak pernah ajak pun, tu kita nak kena full stop situ lah. Mungkin ayah tu tak tahu. Kalau dia anak lawyer pula lagi dahsyat lah. You ingat jadi imam senang ke? Jadi imam kena tahu semua, everything. Semua elemen agama you kena tahu. Daripada mati, talqin, yang tu semua you kena tahu. Tiba-tiba you nak bagi tahu, ayah tak tahu doa ni. Ayah hidup baca tahu. Awaitun, akhitun, semua dia yang jadi kepala. Macam mana you... So, kita nanti parah saat nah. Dia tunjuk dia punya cikgam.
So kita mau sabar. Kita sabar, kita kena terang, cari jalan terang pelan-pelan. Hadis ini mengandung peringatan dan pelajaran bagi para da'i pada zaman sekarang yang mengajarkan kebaikan pada orang lain namun melupakan keluarganya sendiri. Penulis kata, doktor kita kata, dia kata hati-hati. Hadis ni kadang-kadang bagi tahu kepada ustaz-ustaz banyak duk ceramah di luar, bini tak tahu apa. Bini tak tahu apa. Dan bini ustaz ni pun jangan dia buat mangkak. Bini ustaz jangan, ustaz mana saya tak kata. Saya kata, bini ustaz jangan buat mangkak. Ustaz mengajak sunnah, jangan tak tahu sunnah. Kalau dia main kuliah, dia kena tahu setiap benda tu. Jangan kita jadi bini ustaz. Kereta kita, dalam buku kita ni 24 jam dalam kereta, tak naik atas. Bila kita nak study, kereta dalam bonet. Bini siapa jangan tanya, saya abang, saya ni general, very general. Memang jangan jaga saya macam tu. Jadi, kalau buku duduk dalam bonet, minggu depan baru hang buka balik. Bila hang study? Lepas tu minggu depan mai ajak apa? Berselerak. Kadang tarikh pun dia tak boleh atas dia punya. Macam mana ustaz tak nak angin? Kalau anak murid buat lagu tu, ustaz tak marah lah. Anak murid paling ikut pegang lah, punya pasal yang ada lelaki yang. Tapi kalau bini ustaz, agak-agak dia terkena apa? Dia terkena mandatory, kerja berat. Kita makan nasi, tahu mana orang ni? Nasi kenyang mandatory. Anjung Indah. Dia tulis besar, kenyang mandatory. Kenyang mandatory. Belakang tu Haji, belakang BRB. Belakang BRB tu dia buat lontong, dia buat sate, dia buat bakso, dia buat soto. Semua dia buat. Semua ada. Tapi bila tanya semua habis. Alhamdulillah. Itu yang best. Kedai makan itu yang best. Kenyang mandatory. Mungkinlah sedap sangat kan kita pergi lambat nasi kita. Baik. Tengok, Nabi mengajar paman dia. Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, 'allimni syai'an as'aluhu Allah." Qala, "Salillah al-'afiyah." Famakathtu ayyaman summa ji'tu faqultu ya Rasulullah, 'allimni syai'an as'aluhu Allah. Faqala li, ya Abbas, amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salillah al-'afiyata fid dunya wal akhirati. Hadis ini riwayat daripada At-Tirmizi. Hadis ini hadis sahih. Kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak menakan Nabi, aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku doa yang dapat aku panjatkan kepada Allah. Beliau bersabda, mintalah keselamatan. Di bawah tu dia buat nota kaki kecil nombor 2. Al-afiyah, keselamatan artinya pembelaan Allah terhadap hambanya. Maka orang yang meminta keselamatan bererti juga meminta kepada Rabb-Nya pembelaan dari apa sahaja yang diinginnya. Jadi al-afiyah bukan saja maksud dia sihat tubuh badan, tapi dia mempunyai makna perlindungan, penjagaan. Al-afiyah. Nabi kata mintalah kepada Allah al-afiyah. Selang beberapa hari, Al-Abbas kata, aku datang kembali dan berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku doa yang dapat aku panjatkan kepada Allah. Baginda bersabda, hai Abbas, hai paman Rasulullah, mintalah keselamatan di dunia dan akhirat kepada Allah. Penulis kata, dalam hadis ni Nabi SAW mengajar kepada pamannya doa meminta keselamatan di dunia dan akhirat. Tadi Nabi ajar ahli dia yang dekat, yang ni Nabi ajar keluarga dia, pak menakan dia.
Ikhwan, bukan kata Nabi pergi ajak sunnah, kita kata hak berat-berat. Nabi ajak doa. Jadi kita tahu satu doa daripada Nabi, kita kena ajak orang, sebarkan pada orang. Sebab doanya bukan doa sakit lutut duk mai, doa sakit pinggang duk mai, doa resedung duk mai, doa kanser duk mai, doa tak hati kepala. Lepas subuh tak tangan atas kepala nak bagi hilang nyanyuk. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Baca 3 kali ke 7 kali, insya-Allah tak lupa. Dalam duk baca lupa ayat apa aku baca ni? Kita tak lupa pula. Macam-macam doa tu kan. Jadi atas nama doa kan. Kalau kita kata orang nanti kata pula doa orang tak boleh baca. Tapi inilah doa. Kita Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta pada hang al-afiyah, keselamatan, penjagaan, perlindungan pada diri aku ya Allah, dunia dan akhirat. Minta lagu tu pada Allah. Yang ketiga, Nabi mengajak sepupu dia yang laki-laki. Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kita boleh panggil juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau kita nak panggil Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kita kena panggil semua sahabat yang sama. Abu Bakar karamallahu wajhah, Abu Bakar semua sama. Tapi kalau kita letak untuk Sayyidina Ali saja, nampaknya kita macam terpengaruh anas yang tak baik. Setengah orang belah Yaman dia kata Ali alaihi salam, seperti Imam San'ani dalam Subulus Salam, dia menyebut Ali alaihi salam dengan bahasa, dengan makna bahasa. Kalau nak kata Ali alaihi salam, kita kena kata kepada semua sahabat. Maka tidak ada peruntukan khas untuk satu orang. Sebab antara Ali, kedudukan sahabat antara Ali, Sayyidina Ali dan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar duduk di atas dalam susunan. Macam mana Ali dapat karamallahu wajhah, Abu Bakar tidak dapat. Jadi itu nampaknya tak berapa jelas. Maka eloklah kita pakai apa yang Quran kata radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu an meriwayatkan bahawa seorang budak mukatab, yakni yang menebus diri, kemerdekaan dirinya dengan cara mengansur lah sikit-sikit dia duk bayang supaya dia boleh jadi merdeka. Dia datang jumpa Nabi, datang jumpa Sayyidina Ali. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku tidak mampu melunasi ansuranku, maka tolonglah aku. Hutang ni lah, dia nak tebus diri dia ni, dia tak ada duit. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat yang pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kau memiliki utang sebesar gunung Sir. Dia buah nota kaki nombor 4. Dia kata Sir adalah nama sebuah gunung. Ini juga diriwayatkan dengan Sur. Sir, nama satu bukit. Kalau kamu ada hutang sebesar bukit itu, nescaya Allah akan melunasinya. Lalu Sayyidina Ali berkata padanya, bacalah doa ini kerana Nabi ajak aku. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doa ini dalam riwayat At-Tirmizi, dan doa ini, hadis ini menduduki kedudukannya yang hasan. Ya Allah, berilah kecukupan bagiku dengan sesuatu yang Engkau halalkan, agar aku terhindar dari sesuatu yang Engkau haramkan, dan cukupkanlah aku dengan kurniamu agar terhindar dari memintanya kepada selain Engkau. Allahu Akbar. Besar doa. Nabi ajak kepada sepupu dia Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mengajak kepada orang lain. Ikhwan, doa ni ikhwan, dia ada sesuatu yang sangat besar pada kita. Besar. Allahumma kfini. Allahumma kfini. Perkataan dia ikfini.
ya Allah cukupkanlah aku bihalalika, dengan benda halal. Dia boleh jadi benda tu bersifat duit ringgit, boleh jadi juga benda tu bersifat hawa nafsu. Minta Allah Ta'ala cukup kita dengan yang halal. Kalau dia duit ringgit, kita minta Allah harta yang masuk tu cukup, tapi dia halal. Dia kena bersifat halalan tayyiban mubarakan. Kita nak 3: halal, baik dan berkat. Kalau kita pergi makan nasi ayam Cina, ada siapa budak mana tu jual nasi ayam Cina? Nasi itik Cina. Saya minta maaf, nasi itik duck rice, Cina punya lah. Dia punya isu satu, duck tu sembelih ke tak? Itu saja. Dia bukan isu Cina tu, dia isu sembelih ke tak? Itu saja. So nak kena pergi jumpa Cina tu lah. Mak menjadi amanah pada budak ni, dia kena pergi tanya Cina tu sembelih ke tak? Cina tu kata sembelih. Okey. Kedua, tanya, yang sembelih tu Cina Kapiak ke Cina Islam? Kena tanya. Pasal apa? Orang Kapiak tak sah sembelih. Dia syarat orang Islam. Orang Islam sembelih dia sah walaupun tak baca bismillah. Kerana baca bismillah itu jadi sunnah aja kepada orang Islam. Tapi syarat sembelih itu kena orang Islam ataupun ahlul kitab. Dia tak boleh penyembah berhala. Penyembah berhala tak masuk ahlul kitab, mereka musyrik. Itu ayat kelima atau ke-6 surah Al-Maidah. Allah kata halal kita makan sembelihan ahlul kitab. Dua kena tanya. Dia kata ni Melayu punya orang like tak payah simbang Melayu orang selamat nah. Dua, dia kena pasti apa dia? Masak itik itu macam mana? Tak boleh masak semua ingredient yang haram. Apa dia? Ain benda yang haram, zat-zat yang haram, ataupun kita kata najis. Najis orang Islam tak boleh makan. Tak boleh ada benda tu. Cina tu kena jawab Dia bukan soal sijil halal tu. Sijil halal tu sesat nanti sesat. Ni yang ni dulu. Lepas tak? Kita kena habaq kepada Cina. You ada pegang babi tak? Ikhwan, benda ni ikhwan, orang Cina kena tahu, orang Kapiak kena tahu, orang Islam kena tahu. Kalau kita nak settle dari segi hukum, bukan dari segi peraturan. Saya kata dari segi hukum, orang Cina tu kita kena beritahu kat dia macam mana dia nak cuci belanga dan periuk dia. Kalau dia guna the same belanga, dia masak babi. Dia kena tahu macam mana dia nak cuci. Dan dia kena tahu pandangan Imam Nawawi. Tak payahlah abang kepada Nawawi, dia memang tak tahu terus. Kaedah dia, belanga tu kena cuci macam cuci biasa, cuci bersih. So kalau mau cantik lagi, you nak bagi orang Islam lain hilang wah-wah, you kena basuh dengan air tanah. You bubuh air tanah dalam botol macam ni, buah air tanah, you jurih dalam you punya kuali, jurih, lepas tu you buang. Lepas tu you ambil air tanah macam ni 6, you jurih 1, you buang. You buat 6 kali, lepas tu you buang. So lepas tu baru last sekali baru you sabun. Tak mau sabun babi, sabun tak babi punya, betul punya sabun, you basuh, baru you boleh masak untuk orang Islam makan. You kena tahulah pasal orang Islam dah start beli kat you. Dan orang Islam yang pergi beli makanan pada orang yang bukan Islam, yang tak tahu apa itu taharah, sebelum dia beli, dia kena orang putih kata, apa orang putih kata? Taklah lah, orang hitam nak cakap orang putih payahlah. Make sure. Dia kena betul-betul make sure benar ni. Sebab kalau tak sembelih, masakan dia terkena najis, dia kena benda-benda yang orang Islam tak boleh makan, maka hukum dia jadi haram makan. Yang ni bukan bab peraturan, yang ni bab compliant syariah compliant syariah kan. Apa baru ni dia tersebut kat saya. Dia baru 2 hari sudah dia sebut kat saya. Saya pun terkejut. Oh, yang ni pun ada compliant syariah.
Saya pun tak tahu dia baru sebut. Ada satu benda bangkang dia sebut. Jadi tak kalau kita pergi ambil nasi itik orang, terutama orang-orang bukan Islam, yang mereka itu very close dengan benda-benda yang orang Islam tak boleh makan. Macam kalau kata Cina ni, mereka close dengan apa? Dengan babi. Orang Islam tak boleh makan babi. Babi itu kepada orang Islam, satu dia najis, kedua haram makan babi. Semua benda-benda yang berkaitan dengan najis ni nak kena cuci bagi bersih. Apa saja melibatkan benda-benda haram, orang Islam tak boleh. Benda najis tak boleh. Kalau kita tak boleh pasti benda ni, kita tak boleh ambil makanan daripada orang. Tak boleh ambil. Kita bukan bermusuh dengan Cina dia tu. Kita hanya kena patuh kepada syariat kita. Ramai sekarang kedai-kedai orang bukan Islam Cina, macam Mamang di Perlis ada kedai Cina, orang Islam bertudung semua, maka ustaz-ustaz pun makan. Maka maknanya kedai itu compliant syariah lah. Bukan based on peraturan, based on syariah lah. Kalau takkanlah sebesar tu orang Islam boleh pergi dan ustaz pun pergi. Tak betul, tanya Mamang. Bukan ustaz ni, ustaz lain. Memang. Ya. Jadi bukan soal Cina, bukan soal Hindu, bukan soal kita dekat bawah ni kita ada nasi dalca. Kita nak main dia sebelum jumpa Maidin Wahab ni ada nasi dalca. Kita nak try boleh lah juga. Tapi kita nak kena pergi jumpa lah, nak kena tanya. Ni dalca apa? Dalca lembu ke? Kambing ke? Bewak buah ke? Kena tanya. Dan kalau dia kata kambing, nak kena tanya kambing tu siapa sembelih. Soal tukang masak tu Cina, tukang masak tu India, itu tidak ada sangkutan dengan halal haram. Soalnya ingredient masa-masak dan benda yang dimasak patuh tak syariah. Kalau orang Islam menega pun tak boleh patuh. Tak ramai orang Islam menega basuh telur baru pecah telur. Bukan salah pecah lagu tu terus, tapi based on majority yang kita duk pakai ni, kan telur tu dia keluar kot. Pungkuk ayam, lepas tu dia keluar pula dengan dia punya tanda-tanda. So kalau kita pecah lagu tu, hak yang dia punya putih tu meleleh dekat dia punya kulit, lepas tu kita pergi lagu tu masuk, so dia punya muqayyad tu panjang lah. Ini yang biasalah orang cakap kan. Itu pun tak ramai mamak-mamak basuh telur. Tak ramai. Tak ramai. Pecah. Depan mata kita dia buat apa itu? Roti canai dia kan? Pecah. Tak basuh telur tu, duk ada tanda-tanda. Tu orang Islam pun tak ramai macam tu. Hang nak pelihara orang bukan Islam yang tak tahu kata najis ni apa dia, hukum najis apa dia, manalah dia tahu. So, siapa yang nak kena buat benda ni, kawan? Alim ulama. Bukan based on, kita bukan based on pi denda orang, pi tangkap orang. Based on kepada atibian. Penjelasan. Kita tak ada penjelasan. Kita suka tangkap tu tak? Ada kes, masuk animal, buat laporan, tangkap. Tangkap is no point. Orang duk bodoh situ juga. Penjelasan. Siapa nak kena buat kerja ni, Pak Cik Din? Ustaz lah. Kawan-kawan yang kerja tempat-tempat yang macam tu lah. Automatik bila ada kedai makan Cina dalam kampung Melayu, automatik kedai itu kena patuh syariah. Lapang ni ikhwan, benda yang kita tak boleh tahan. Kita bila puasa, raya puasa habis, raya 1, raya 2, raya 3, lapang kita bukan-bukan, dan masa tu tak ada orang menega lagi. Tengoklah raya puasa, tak ada. Lepas tu kalau ada satu kedai mamak buka kedai time tu, orang punya penuh, kita sampai maki. Kita nak pergi tak boleh beli. Boleh bayang kedai nasi kandak kita pergi, nasi habis. Maki tu mamak. Dekat sepoyok tu duduk menera lah. Bukan sepoyok tu, dia poyok dia besar. Habis. Semua kedai tutup. Kedai dia je buka. Lincin. Masa tu kita lapang. Tak. Ya larat perhabis kuih raya, bolehlah perhabis.
Yang tak boleh larat ni, yang kalau perut dia nasi tak masuk, tak boleh tidur. 2 minit tidur, jaga nasi. 2 minit tidur, nasi. Selagi tak kena nasi, tak boleh tidur. Tambah dia tak tahu benda ni semua. Dia apa kata kedai ni halal, dia kira halal, dia masuk habis. Jadi kita tak boleh marah ke dia. Penjelasan kita terlalu dhaif. Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, bagi yang halal ke aku. Dalam bentuk rezeki, dalam bentuk usaha, dan jangan juga dalam bentuk nafsu kita. Biar kita tengok isteri kita yang halal tu halal pada kita. Kita tak mau ada yang haram. Tak, kalau kan Nabi sebutkan, Nabi kita tak ada benda bagi rosak Bani Israel. Dan aku pesan pada kamu, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takut kepada dunia, takut kepada wanita. Benda bagi rosak, awal-awal bagi rosak Bani Israel. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, kayakanlah aku dengan kurnia Engkau. Cukupkanlah aku dengan kurnia Engkau. Amman siwak, daripada selain Engkau aku tak berhajat, ya Allah. Besar doa ni memang. Nabi ajak kepada sepupu dia. Nabi mengajak sepupu perempuan dia. Ustaz, sebelum tu doa ni dia baca dalam ayat sebelum salam. Boleh baca? Ada doanya umum, kita boleh baca. Kita baca. Sebelum bagi salam kita baca, minta kepada Allah. Ataupun kita nak buat wirid kita, silakan. Dia hasan. Riwayat ini riwayat yang hasan. Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sungguh Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib pernah mendatangi Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, sungguh aku ingin melakukan haji. Apakah aku harus membuat syarat? Dia dalam keadaan tak sihat. Baginda menjawab, ya Dhuba'ah. Ya. Dhuba'ah bertanya, apa yang harus aku baca, aku buat? Baginda membaca, labbaik Allahumma labbaika wa mahalli haitsu habastani. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, dan tempat tahlulku adalah di mana sahaja engkau menahan aku. Ini dalam riwayat Abi Daud, dan hadis ni adalah hadisnya hasan lagi sahih. Penulis kata dalam hadis ni kita mendapati bahawa Nabi SAW mengajari puteri paman beliau Az-Zubair radhiyallahu anha mengenai tata cara membuat syarat dalam niat ibadah haji, dalam ihram itu. Ini kita dah banyak kali sembang kan. Jadi begitulah Nabi mengajak sepupu dia yang perempuan, sampaikan ilmu. Nabi mengajak teman dia. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwasanya dia pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah aku satu doa yang aku baca dalam salatku. Lantas baginda bersabda, bacalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis ini dalam riwayat Bukhari. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menginaya diriku sendiri dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata penulis, dalam hadis ini Nabi SAW mengajar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebuah doa yang dibacanya ketika keadaan salat. Tengok Nabi ajak kawan-kawan dekat dengan dia. Cuba tengok, dia ajak ni semua benda-benda yang very technical. Doa. Sebab kalau sunnah tidak mengambil tempat penerangan doa ikhwan, nanti doa lain akan masuk. Banyak doa-doa yang kita tak tahu. Dia akan masuk, dia mula akan buat kacau sehingga kan kita tidak tahu sunnah.
Doa ni dalam sujud boleh. Dalam sujud boleh baca pakcik? Sebab dia bukan ayat Quran pun. Dalam tahiyat akhir pun boleh. Sebab Abu Bakar kata, aku nak baca dalam solatku. Kau baca. Kita baca doa ni. Ulang. Kalau dalam solat itu solat sunat, lagilah kita ulang berkali-kali. Solat fardu ni kita nak kena hati-hati ya. Solat sunat itu okey. Ikhwan, ada satu perkara saya kata elok kita katakan sikit di sini, bahawa ini ikhwan, ini kita duk tengok cara Nabi ajak orang ni. Nabi ajak semua orang, Nabi ajak keluarga dia. Dalam banyak-banyak pendidikan Nabi ajak pada orang ni ikhwan, dengan dua sifat asal kata tadi. Dia mengajak semua orang, tidak ada benda boleh menghalang dia berjumpa dengan umat, satu. Yang kedua, dia mengajak dengan lapang dada. Dia tidak ada apa, dengan orang ni dia tidak ada orang ni rendah ke orang ni. Dia tidak menghina orang. Semua orang boleh panggil dia. Tak mana saja dia boleh pergi, insya-Allah. Di situ kalau ada keselamatan, tidak ada penginayaan, tidak ada pengkhianatan, dia akan sampai. Hatta umat yang bukan Islam pun pernah panggil dia. Dan dia pun buat khianat dekat dia. Dia pun buat racun dalam makanan dia. Dia pun pernah buat khianat dan dia pergi. Saya fikir dengan kedudukan dia Rasulullah tu, sepatutnya bila dia nak pergi, sahabat memberi pandangan dia, Rasulullah, bagi kami pergi Riki dulu, tempat ni selamat ke tak? Ataupun sebelum dia pergi, malaikat awal-awal memang beritahu, ya Rasulullah, Muhammad jangan pergi. Kenapa? Kerana dia pun nanti buat racun kan. Allah Ta'ala tahan semua tu kat dia. Bila dia kena racun, baru dia tahu niat dia pun nak bagi racun. Subhanallah. Dakwah dia sampai macam tu. Kenapa ikhwan? Kerana dia lagu tu lah. Dia melaksanakan amanah Tuhan. Allah suruh dia sampaikan. Dia dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Maka dia sampaikan. Pasal tu kita ni ikhwan, kita kena ada satu benda kita bulat masuk dalam hati dia. Fa inna khairal hadith kitabullah. Ajaran apa pun kena datang daripada sumber dia, Quran. Kerana fa inna khairal hadith kitabullah. Kita kena pegang tu cukup-cukup. Bulat hati jazam. Wa khairal hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Wa syarral umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Kita kena pegang sungguh-sungguh. Sebab itu ajaran dia. Dia sampai benda ni, apa yang dia kena sepanjang hidup Rasulullah ni, dia nak sampai sunnah dia ni, sampai dia boleh ajak Sayyidina Ali macam tadi, Ummu Salamah macam tadi, Pak Melakan dia Abbas macam tadi, Ad-Duba'ah tadi dia nak ajak sepupu perempuan dia. Dia boleh ajak dengan aman lagu tu. Dia melalui dua perjalanan hidup yang sangat terang. Sepanjang tu nak ajak Abu Bakar sikit aja, Allahumma inni zalamtu nafsi. Dan hadis tu tidak diriwayatkan di Mekah, diriwayatkan di Madinah. Di Mekah Nabi tak ada nak ajak benda ni. Punya tak dan tak selamat. Zon Madinah tu baru ajak doa-doa yang macam ni. Dia sebagai sirah Nabawi itu nak sampai pada kita. Pertama, Nabi kita hadapi apa? Semua jenis penghinaan orang pada dia, dia kena. Hak benda hina-hina, perkataan hina, perbuatan hina, semua orang buat pada dia. Perkataan ke, caci maki ke, fitnah ke, apa saja yang hina-hina, tak ada orang tak buat pada dia. Semua dia kena. Sampai last sekali orang buat apa? Ambil perut-perut binatang yang punya itu, letak atas badan dia. Kita kata apa? Segala perut-perut binatang tu, dengan busuk, dengan hanyak, dengan kocok, dengan najis binatang, bila letak di atas insan yang mendapat kedudukan tinggi di sisi Rabbul Alamin. Semua tu dia lalui. Tak ada hari dia tak dihina, tak ada hari dia tak dimaki. Hatta dia sampai ke Madinah pun, majoriti orang Islam, apa yang munafik tak buat pada dia.
Yang kedua, ikhwan, dia hadapi apa dia? Tidak ada peraturan dunia time tu yang Muhammad tak kena. Semua dia kena. Peraturan Mekah semua dia kena, sampai peringkat halau. Berlaku hijrah. Peraturan di Madinah semua orang pakai kat dia sebelum nak ubah Yathrib tu menjadi Madinah. Apa saja dia kena untuk bawa sekecil-kecil benda ni mai kat kita. Pasal itulah benar kata Syekh Nasaruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Orang tanya pada dia, sekecil-kecil sunnah tu apa dia? Syekh Nasaruddin tunduk, dah air mata dia turun. Dia kata, aku faham soalan hang, tetapi aku ingin memberi penjelasan. Tidak ada benda kecil Muhammad bawa. Kalau Muhammad bawa benda kecil, ni liku-liku ni dia tak perlu lalui. Liku-liku ni. Tapi aku faham soalan hang. Hang nak tanya sekecil-kecil benda tu kan, maknanya hukum dia tidak wajib. Aku faham soalan hang, tapi aku cuba nak fahamkan hang. Tidak ada yang Muhammad bawa itu kecil. Hatta dia kata janggut bawah dagu. Kita biar ada bulu bawah dagu kita ni, jenggot kita ni. Kalaulah dia kecil, Allah tak akan pilih dagu Muhammad, Allah pilih dagu orang lain. Cukup Allah guna ilham. Allah bagi ilham. Allah boleh bagi ilham kepada lebah buat sarang di atas. Allah bagi ilham, mengakai akai binatang je. Sudah cukup. Nabi Sulaiman jalan kan, semut. Bercakap kan, cukup pakai ilham dan akal semut. Sudah cukup. Burung dengan apa, anak burung dengan burung kan, dalam sarang dia. Dia tengok keselamatan anak, dia lindung, cukup. Tetapi syariat ni Allah guna Muhammad. Maka dia bukan kecil. Dia bukan kecil. Kerana semua Nabi bawa mai pada kita ikhwan, dengan dia kena lalui jalan ni. Hina. Dan tu tengoklah orang-orang yang nak bawa sunnah ni, bukan kata ustaz sunnah. Kita, individu kita yang nak buat sunnah ni, tak mana orang tak kata ke kita? Ayat-ayat hina, siapa tak kata ke kita? Macam Dr. Mazhar jangan cakap lah. Kita ni, tak dan doktor lagi ni, kita ni. Apa orang tak kata kat Memang? Ustaz Samsul, perjuangan besar. Lama Ustaz Samsul dengan saya, lama. Daripada Ustaz Samsul besar ni, kurus. Sampailah ni. Sama-sama bujang. Sama-sama kahwin. Sama-sama kahwin. Anak apa umur sama. Lari bulan lah. Anak Ustaz Samsul bulan 2, anak saya bulan 6. Lari. Apa dia tak kena? Subhanallah. Tambah Ustaz Samsul pula duduk tempat joki. Jangan. Joki. Satu punya ledakan sunnah baru berlaku. Akhirnya saya jumpa Pak Mansur. Pak Mansur kata, Samsul anak yang bagus, dia ikut sunnah. Bapak memberi pengiktirafan. Subhanallah, bapak dengan mak bagi pengiktirafan. Cuma tengok ustaz yang Ustaz Samsul mengajak, dia korang percaya sikit. Ustaz Samsul dia kata, Ustaz Samsul bagus, dia ikut sunnah. Mak dia puji, Syam ikut sunnah, dia bagus dia mengaji. Siapa di antara kita individu yang tak pernah diingat buruk? Subhanallah ikhwan. Bila kita ajak doa ni, bacalah maghrib doa ni. Tak perlu pun nak baca doa awal Muharram kan, doa awal dan akhir tu. Takat itu je kita cakap. Dan kita bagi tahu Nabi ajak Ummu Salamah. Hadis ni dalam riwayat Al-Hakim, disetujui oleh Az-Zahabi dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ni dengan sanadnya yang sahih. Bagi tahu semua tu, inilah doa yang patut kita baca. Tak kira bulan apa, baca doa ni. Agak-agak apa orang nanti kata kita. Dia ada dua pilihan. Sama ada kita terus sampaikan sunnah pada orang, ataupun sampai, so you must ambil. So, apa decision kita? Kita nak bermasyarakat dengan orang, kita sengam. Kita tak mau. Kita pengikut ajaran Nabi. Kita bersembahyang menghadap kiblat. Kita kalau depan kita sembahyang tempatnya lapang, orang banyak lalu lalang, kita diajak buat sutrah kan? Sutrah yang
yang tinggi. Bukan sutrah tinggi ni. Sutrah tinggi. Korang-korang satu hasta. Lagi tinggi lagi baik. Nabi pacak tombak, pedang kan. Itu sutrah, sunnah. Dan sutrah Nabi apa dia? Tombak, pedang, yang tidak ada lambang apa-apa. Itu sutrah Nabi. Nabi tak ambil kasut jadi sutrah. Kasut, Nabi pakai kasut letak depan, buat sutrah. Ambil 2 kasut tu lapis, letak buat sutrah. Dah. Kita beritahu masyarakat, perlu apa masjid kita ada lambang capal? Perlu apa duduk depan kiblat lambang capal? Apa keperluan kita untuk khusyuk, untuk ibadat pada Allah? Apa keperluan kita? Apa itu yang apa? Panggil apa? Yang nanti bubus tangga apa? Bakur. Dia bekas tu kan? Bekas tu besar kan? Keliling bekas tu capal. Tak depan kiblat. Jadi orang duduk sah pertama akan nampaklah capal tu. Tapi capal tu dia duduk macam bunga lah, dia tampung kaki, kembang lagu tu, capal keliling. Kita tanya, apa keperluan benda tu duduk di depan dengan lambang capal? Takkanlah kita sayang kat capal Nabi sampai masuk dalam ibadat. Kita tak beribadat dengan capal. Kita sayang kepada Nabi, kita beribadat di atas sunnah Nabi. Sepanjang hidup Nabi, capal bukan ibadat. Sayang jubah, sayang serban, sayang capal. Dia tak masuk dalam ibadat mahdah. Semayang, mesti ada serban. Semayang, mesti kena pakai jubah. Dah. Syarat dia tutup aurat. Syarat dia sutra. Yang ni kita pergi terang ke orang, apa orang nanti kata kita? Allah. Dia akan hilang ayat mulia. Bestnya satu kawan tu ketika dia duduk marah kepada sunnah ni, sambil marah isap rokok. Oh, yang tu saya tak boleh faham lah. Yang tu kira kalau wali songo pun nanti respect kat dia. Masa dia marah kepada sunnah ni, kapit rokok marah, cucuk, tunjuk kepada dunia, cucuk rokok. Habaq ke orang, memperkenalkan satu akhlak yang baru. Kalau nak marah orang, macam ni kena marah orang yang bawa sunnah Nabi. Dia boleh bayang. Subhanallah ikhwan. Kita bila kata orang sesat, kita bila kata orang tak betul, tadi orang putih kata apa? Make sure kita kena paparkan akhlak yang tak sesat tu macam mana. Kita kata awak rosak akhlak. Apa dia akhlak yang tak rosak Allah? Kita kata awak pakai perkataan yang tak bagus. Kita kena tunjuk ke orang perkataan yang bagus tu apa. Apa dia perkataan yang bagus? Budi bicara yang bagus. Orang marah kita, ikhwan. Orang marah kita. Macam kita pergi habaq kepada bomoh, jangan pakai kemian. Awak jadi bomoh jangan pakai kemian, boleh tak? Habis aku nak pakai apa? Bomoh marah. Habis aku nak pakai apa? Kita habis aku nak pakai apa? Ni aku nak panggil semua ni duk main ni, tok nenek ni aku nak pakai apa? Kita pakai handphone lah. Jangan nak melawak dengan aku. Pakai kemen apa? Teknologi pakai handphone. Awak ingat depa ada handphone lah. Cubalah perkenalkan ke depa. Ikhwan. Kadang-kadang orang putih kata unreasonable. Unreasonable ni maksud Melayu kata apa? Tak dapat kita nak sesuai kat sini kan. Semayang depan ada capal. Apa dia punya apa? Reasonable dia apa? Dia tak boleh. Ghairu ma'qul. Dia tak pergi kat sini. Dari segi dalil syarak tak ada. Petunjuk Nabi tak ada. Sayang pada Nabi pun tidak dibuktikan begitu. Dalam Syama'il Muhammadiyah tulisan Imam Tirmizi pun tak sampai pada makam lagu tu. Sampai masuk dalam masjid tak masuk akal. Nak semayang duk bagi tahu khusyuk. Lepas tu kita duk ajak ulama kita kata kalau boleh kapek kita tak mau ada warna apa-apa supaya apa? Khusyuk kita duduk di belakang orang, kalau boleh jangan duduk di belakang orang yang pakai baju
tulis macam-macam, takut kita takbir duk pergi baca kasbut is good for you, tengah duk semayang duk pergi baca benda ni semua. Takut. Lepas tu kita diperkenalkan masuk masjid pakai pakaian yang boleh, yang tak kacau orang lah. Diperkenal kita dalam masjid, kalau boleh jangan bagi satu color pillar dalam masjid tu, color yang yang kita semayang tu, color tu duk heret biji mata kita pergi kat dia. Kita nak tunduk jadi tak boleh, duduk heret, kita langut sampai naik ke atas. Kita duduk baca ni Turki ke mana, Islamabad ke dia. Kita diajak lagu tu. Tapi dalam masalah lain, dia, saya pun tak tahu ikhwan, tang mana kita nak faham, nak bagi orang faham. Kita pun tak faham kenapa benda-benda ni kena masuk dalam daerah ibadat kita pada Allah. Tak perlu ada. Lagi sekali saya kata ikhwan, dalam masjid tidak perlu ada simbol capal, kerana dia bukan ta'abud kita pada Allah. Dia bukan, apa kita kata, ingredient untuk ibadat sembahyang. Tak ada. Tak perlu. Dan idea tu tak perlu ada. Kita nak ambil capal Nabi, kita nak pergi pelekatkan dinding rumah kita, is you punya decision lah. Rumah you kan, you lekat ni capal Nabi buatan mana ke, cantik design dia, you lekat lah atas dinding untuk letak depan kiblat. Dan semua kaum muslimin nak datang sembahyang, apa manfaat dia? Dari segi ekonomi, you idafatul mal, you buang duit masjid untuk benda tak perlu. Itu duit masjid tak perlu. Masjid is better kosong aja kan. Kita nak ibadat, nak cari khusyuk, nak tenang, wangi-wangi tu is okay, bagi wangi cantik. Tapi lagi sekali saya beritahu ikhwan, capal tak perlu masuk dalam ruang ibadat, tak boleh masuk dalam zon ibadat. Bahkan yang ada sunnahnya ialah Nabi pakai kasut masa sembahyang. Ada sunnah, Nabi pernah pakai kasut. Nabi tak tanggal kasut tu, masuk masjid seret kaki. Lepas tu tengah Nabi sembahyang kan, Nabi buka kasut, Nabi tolak kaki pergi tepi. Sahabat tak tahu apa, sahabat pun buat. Habis sembahyang sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa? Nabi kata, Jibril bagi tahu kat aku ada najis di bawah kasut aku tanggal. Yang hampa pergi tanggal pasal apa? Dah kau tanggal, kami tanggal. Subhanallah ikhwan. Oh ya Allah, sami'na, itulah ahli syurga. Dan kita nak jadi lagu tu ikhwan. Ya Allah, kita tak perlu benda ni. Dan saya juga nak tahu kenapa orang-orang agama nak menyokong. Orang agama nak menyokong bikinan-bikinan yang baru seperti ini, yang tidak ada manfaat pada ibadat kita. Subhanallah. InsyaAllah ikhwan, kita masuk. Nabi mengajak pemuda. Ini sangat menarik ikhwan. Ada beberapa pemuda, dia masuk ke Madinah. Dia duduk lama sikit Madinah, lepas tu dia jadi sengit. Dia bermula jadi kacau bilau. Lepas tu Nabi didik dia apa? Daripada sinilah kita boleh dengar hadis sallu kama raaitumuni usalli. Kita akan jumpa daripada hadis ni, kita akan tengok Nabi sebut perkataan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.